Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi pada sesi pembelajaran yang seterusnya, pelajaran 15, iaitu beriman kepada Allah. Okey, kita lihat apa yang dimaksudkan dengan apa maksud iman. Yang pertama kita lihat maksud iman dari segi bahasa adalah membenarkan. Yang kedua, dari segi istilah, membenarkan dengan hati, mengakui dengan lisan, beramal dengan anggota. Kata kunci yang benar, yang mudah, benar dengan hati. Aku dengan lisan, akui dengan lisan, amal dengan anggota. Benar dengan hati, akui dengan lisan, amal dengan anggota. Maksudnya, hati, lisan, anggota. 3 tu. Benar, aku dan juga beramal. Kita lihat rukun iman rukun iman ada 6. Yang pertama kita lihat beriman kepada Allah, beriman pada malaikat, beriman pada kitab, beriman pada rasul, beriman pada hari kiamat dan juga beriman pada qada dan qadar. Kita lihat apa yang dimaksudkan beriman kepada Allah. Yang pertama kita lihat membenarkan dengan hati yang bahawasanya Allah adalah Maha Pencipta, pemilik, pentadbir alam ini dan hanya Allah yang berhak disembah. Keyakinan ini dikuatkan dengan pengakuan lisan dan disempurnakan dengan kepatuhan pada suruhan dan larangan Allah. Kita lihat yang mana beriman kepada Allah merupakan asas kepada rukun iman yang lain, yang mana menjadi perkara pokok. Seterusnya, Al-Quran mengajar manusia supaya melihat dan berfikir tentang ciptaan Allah supaya dapat menambahkan keyakinan terhadap kekuasaannya. Kita lihat lagi dalil nakli yang mana tentang beriman pada Allah. Okey. Yang bermaksud a'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah Al-Maidah. Walillahi mulkus samawati wal ardi wama bainahuma yakhluqu ma yasha. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Yang maksudnya, dan ingatlah bagi Allah jualah kuasa pemerintahan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya. Dia yang mencipta apa-apa jua yang dikehendaki, dan ingatlah Allah SWT Maha berkuasa terhadap sesuatu. Okey, dalil akli, tak ada nakli. Akli pula, Allah yang mencipta dan memenuhi sepenuhnya alam ini. Semua makhluk tidak terjadi dengan sendirinya kerana semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita lihat ciri orang yang beriman kepada Allah, ada di ciri dia, ada kriteria dia, ada watak dia. Yang pertama dia mengesakan Allah dalam semua jenis ibadah. Maksudnya dia mengesa, dia mentauhidkan Allah saja. Okey. Kemudian dia takut kepada Allah. Ingat, esa, takut. Kemudian dia mengesakan Allah dengan berdoa dan bertawakal dan berharap pada Allah. Yang seterusnya, kecintaan yang mutlak kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian kita lihat kesan daripada kita beriman pada Allah. Yang pertama, kita melakukan ibadat tu ikhlas kepada Allah dengan ikhlas. Yang kedua, kita bertaubat kepada Allah atas dosa yang kita lakukan. Tak kisahlah sama ada dosa besar atau dosa kecil, sebab kita tahu Allah itu Maha Pengampun. Kemudian kita yakin dengan kekuasaan Allah. Kemudian kita berkorban demi ketinggian agama. Kita lihat orang yang berkorban demi menegakkan perjuangan Islam, sebagaimana yang kita lihatlah fenomena isu semasa, contohnya yang berlaku kat saudara kita di Palestin yang mempertahankan kesucian Masjidil Aqsa, yang merupakan masjid yang utamalah antara masjid-masjid yang Rasulullah suruh kita pergi melawatilah sunat kita bermusafir kepada 3 masjid tu, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dan juga Masjid Nabawi. Itulah kesan kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian aktiviti inilah boleh para pelajar buat pantun atau sajak berkenaan keimanan kepada Allah. Kalau kamu kreatif lah. Kemudian hafal doa memohon kekuatan iman, kan. Kita minta Allah bagikan kita kekuatan iman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a warzuqna imanan kamila. Kita minta Allah bagi iman yang sempurna dan sebagainya. Kemudian kita sebagai pentaksiran, setiap pembelajaran mesti ada pentaksirannya. So saya minta pelajar cubalah
Cuma sekarang kita secara maya cuba tak boleh lisan, kita buat secara penulisan. Itu semuanya boleh fleksibel. Yang mana yang pertama, mohon pelajar buat sedikit latihan lah. Senaraikan apa itu rukun iman. Okey, yang kedua, berikan bukti yang menunjukkan Allah SWT tu berkuasa. Kemudian yang ketiga, apakah bukti anda takut pada Allah? So nyatakan. Nanti kita akan sama-sama bincang lah. Okey, setakat itu saja pembelajaran kita. Mungkin kita akan bertemu lagi pada sesi yang akan datang. Sekian, terima kasih.